Dipersilakan pergi. Okay, sebelum kita mula kelas kita baca doa belajar dulu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقنا في الدين alaina tawil اللهم آمين وزينا بالعلم وأخرجنا اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى آمين. Dah besar dah tahu dah peraturan online kita, dah lama dah kita buat kelas online kita. Okey, dari bulan 3 lagi kita dah sini. Kita kena tahu peraturan seperti biasa, peraturannya tidak dibenarkan membuka mikrofon sesuka hati kalau bising. Okey, kalau sunyi macam Alisha, tak ada orang pun sekeliling dia, boleh buka je mikrofon. Okey, sampai rasa tempat dia bising, boleh tutup mikrofon. Nak cakap hanya bila saya tanya atau awak nak tanya soalan. Okey. Dan dilarang dah bising-bising, jangan nak mute orang punya mikrofon. Ustazah saja boleh mutekan mikrofon awak. Dan buka video Ismail tu boleh buka video, terutama pada hari ini kerana hari ini kita akan ada quiz. Okay, sepanjang minggu ni kita akan ada quiz. Jadi saya nak nampak muka awak Ismail, muka yang handsome tu, sila pamerkan, tunjukkan pada semua orang. Okay. Kan kacak tu kononnya. Okay, sekarang kita dah habis dah belajar sains kita minggu lepas. Habis dah sampai tajuk mesin kan, mesin. Hari ni kita akan ulang kaji balik. Ustazah ambil tajuk-tajuk yang kritikal untuk awak tahun 4 yang awak selalu tak dapat-dapat. Dia senang tapi tak dapat-dapat nak buat. Tapi itulah utamanya, core-nya dalam sains ni. Okay, kita akan ulang semula. Ulang kaji semula tajuk 1. Kemahiran saintifik. Dalam lagi kemahiran proses sains. Okey, kita dah belajar banyak kemahiran proses sains, semua sekali ada 12. Untuk tahun 4 kita akan belajar beberapa lagi. Tahun 3 dah belajar sikit-sikit apa itu inferen, apa itu pembalik ubah, okey. So tahun ni kita akan tahun 4 kita ingat balik ulang, kaji balik. Okey, kemahiran proses sains. Keluarkan buku teks awak, muka surat 2. Okay, kemahiran proses sains, muka surat 2. Apa yang 12 tu? Ada 5 je kat sini saya tengok. 12. Kemahiran proses sains tu semua sekali ada 12. Okey, tapi awak dah belajar, so takkan tahun 4 takkan sentuh semua. Tahun 4 akan sentuh sikit-sikit je. Awak dah belajar dulu. Nanti tahun 5 tambah lagi. Semua sekali jumlah, semua sekali ada 12. Bukan untuk tahun 4 je, maksudnya semua tahun lah. Kemahiran proses sains ni sama je. Dia ada 12. Okey, ni kita dah buat dah. Tahun ni kita buat 6 je lah. 6 je. Yang lain tu kita dah belajar, sama ada kita dah belajar tahun 3 atau nanti ada sikit lagi pada tahun 5. Okey? Okey. Tengok yang pertama, yang nampak perkataan yang dihitam-hitam tebalkan. Yang ditebal itulah. Kira tadi tu. Itulah antara kemahiran proses sains yang kita dah belajar masa tahun 3. Okey, contoh yang pertama ialah perkataan perhatikan. Okey, antaranya kemahiran proses sains pemerhatian yang kita belajar dulu tahun 3. Macam mana kita nak melakukan pemerhatian, Alisha? Kita menggunakan beberapa deria kita. Ingat tak? Deria mata. Mata je. Okey, perhati, walaupun nama dia perhati, okey, pemerhatian kita menggunakan 5 deria yang kita ada. Kalau melihat kita menggunakan anggota apa? Mata. Kalau mendengar kita menggunakan anggota apa, Ismail? Ismail, unmute. Dia macam tak dengar lah. Baru dengar. Okey, mendengar. Kita guna anggota apa, Ismail? Pemerhatian menggunakan telinga. Okey. Ian. Okey, Ian. Kita hidu, bau menggunakan apa? Bau, hidu, smell. Which part of our body we use it? Our nose. Yes, okay, correct.
Okay, kita gunakan hidung untuk bau, untuk smell bau. Okay. Izul angkat tangan tadi. Kalau kita sentuh, pak, kita menggunakan deri apa kita nama dia? Sentuh. Ini perhatian Deria sentuh. Kan? Deri sentuh. Anggota dia apa nama dia? Oh, senang je. Izul jawab apa? Oh, Bukan. saya mute. Tangan. Betul ke kawan-kawan menggunakan deri tangan untuk menyentuh? Ya, betul. Kurang tepat. Sebab apa? Kalau orang tak ada tangan, Deri sentuh. deri tu sentuh. Anggotanya Anggota kita guna. kulit. Anggota tu Kulit. Okay, bukan tangan je tau. Kita boleh sentuh guna kaki, kita boleh sentuh guna pipi. Okay, semua sekulir badan kita tu, kita tak gantung menggunakan tangan saja, kita menggunakan kulit. Satu lagi deri Hanisa, lidah. Rasa menggunakan, kita rasa menggunakan lidah. Okay. Okay, cuba tengok yang dihitamkan ke seterusnya asing. Okay, asingkan. Maksudnya dulu kita dah belajar tahun 3 dulu, kita asingkan, kita mengelas. Okay, contohnya sampah, tin dalam satu tong. Okay, kaca dalam satu tong. Plastik satu tong. Maksudnya kita mengasingkan ikut apa? Ikut kelas dia. Okay, contoh awak darjah 4 dia asingkan ikut kelas. Sebab apa awak darjah 4 ikut kelas ni, darjah 3 kelas ni? Nanti belajar kena banyak. Habis asingkan nanti barulah boleh ikut silibus. Betul, ikut silibus. Dan sebab awak asingkan sebab awak umur 10 tahun. Siapa umur 10 tahun di Malaysia umur 10 tahun dia kena duduk darjah 4. Umur berapa tahun duduk darjah 3. Macam itulah Okey, selain daripada itu kita meramal. Dulu kita belajar meramal Ini antaranya meramal. Kalau kita nampak awan gelap sangat, apakah ramalan yang mungkin akan berlaku? Hujan atau ribut. Dan mungkin akan hujan, mungkin akan ribut, petir. Okey, kita tak tahu tapi kita ramal. Macam ramal lah. Kan? Ramal. Tapi ramalan kita tak semestinya betul, tapi kita boleh agak berdasarkan pengalaman kita atau pengetahuan kita. Contoh awak nampak di Malaysia, awak nampak itu gelapnya awan tu. Tu awak ramalkan sehari kan salji. Logik ke tidak? Tak. Kena yang logik. Kena guna logik juga. Di Malaysia tak ada tak ada salji. Betul. Okey. Seterusnya kita tengok yang kita belajar pada tahun 4 ni. Tahun 4 kita belajar apa? Kemahiran, buka muka surat 6 menggunakan perhubungan ruang dan masa. Jadi awak kemahiran ni menggunakan ruang dan masa ialah memeriahkan perubahan sesuatu kejadian. Kita buat eksperimen aiskrim kan? Ingat yang kita makan semangga, aiskrim durian. Durian kan? Dalam kelas tu kan, bau durian tu kan. Kita pergi 7-Eleven pergi beli tu kan. Okay. Kenangan manis. Manis, makan benda manis. Okay, lepas tu yang awak letak dalam bekas, lepas tu dia cair. Dalam cawan. Kemahiran so awak tengok apa yang berlaku, apa yang kita nak katakan kalau kita letak tu, apa yang kita nak cakap. Makin lama makin cair. Okay, so apa kesimpulan yang kita boleh cakap? Perubahan ni kita cakap aiskrim tu makin lama makin pendek, betul tak? Dulu dia panjang kan? Dia panjang. Tapi makin lama dia makin pendek. Saza cakap apa? Saya tak dengar. Apa Saza? Kita bermain dengan masa. Okey, kita bermain dengan masa. Hubungan ruang dan masa. Okey, buka muka surat 8. Laju. Okey. Mentafsir data. Okey, mentafsir data adalah salah satu juga kemahiran proses sains. Apa itu mentafsir data? Memberi penerangan yang rasional, yang logik tentang objek, peristiwa atau pula daripada data yang dikumpulkan. Okey, daripada data-data dalam jadual, sama ada dalam bentuk jadual, dalam bentuk carta pie, dalam bentuk carta balang. Okey, awak boleh tafsirkan dia. Okey, cuba tengok muka surat 9 tu kan. Murid berjalan kaki, cara murid datang ke sekolah, berjalan kaki, naik bas, naik basikal, naik kereta. Okey, bila awak tengok carta tu, okey. Apakah cara murid datang ke sekolah yang paling tinggi? Bagaimanakah cara murid datang ke sekolah yang paling tinggi? Menaiki bas. Yang menaiki bas. Kerana apa awak cakap menaiki bas tu paling tinggi? Dia punya tu paling besar pada carta pie. Warna dia besar sikit.
Cuba tengok bawah tu ada orang tu murid tu kata jarak yang dilalui oleh kereta mainan. Cuba tengok kereta mainan jarak yang dilalui. Okey, kereta mainan A jarak dia ialah 50 cm dia jalan. Okey, sekarang soalan Ustazah. Kereta mainan manakah yang paling dekat? Ha? Kereta mainan mana yang paling dekat jarak yang dilalui? E. E. Jawapan dia E. Kereta mainan manakah yang paling jauh jarak yang dilaluinya? Pikiran awak. Okey, awak buat apa yang awak bercakap daripada gambar tu. Okey. Okey, next. Mendefinisi secara operasi. Muka surat 10. Okey. Mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberi definisi tentang sesuatu konsep. Bila awak tengok satu-satu konsep je, awak terus nak cakap kesimpulan daripada tu. Okey, sesuatu konsep. Contoh apa konsep contoh? Contohnya, okay, awak nampak Ustazah tarik gelang getah. Contohnya Ustazah tarik getah ni, getah. Ha? Ustazah tarik panjang-panjang. Pada sentimeter 30 cm gelang Ustazah putus. Oh, okey. Lepas tu kita cakap makin jarak Makin jauh jarak. Tahu apa je? Tak, kita boleh buat keputusan. Kita tarik gelang getah tu boleh putus pada sentimeter ke berapa? 30 cm. Mungkin 20 pun boleh. Tak, bila Ustazah cuba ni, eksperimen Ustazah tarik gelang getah tu sampai 30 dia putus. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat ialah gelang getah putus pada dia Jauh melebihi jarak jam. 30 cm. Itu yang logiknya yang awak boleh fikir. Ataupun awak boleh buat tengok ni sekejap. Ustazah sharekan sekejap. Yang lain ada buku teks kan? Ustazah tak lupa nak tanya awak ada buku teks kan? Ada kan? Semua orang ada kan buku teks? Okey. Tengok video ni sekejap. Apa maksud lebih tegak, lebih dalam lagi? Apa itu mendefinisi secara operasi? Michael dan Jeff berjoging di sekitar taman perumahan mereka. Michael ternampak 3 ekor siput berhampiran laluannya, lalu dia berkata, "Mari kita adakan perlumbaan siput." Michael dan Jeff mengambil siput-siput itu dan meletakkannya di atas laluan pejalan kaki. Jeff mengutip sebiji batu kecil dan melukiskan garis mula dan tamat di atas laluan pejalan kaki tersebut. Mereka meletakkan setiap siput di atas garis mula dan perlumbaan itu pun bermula. Mereka mencatatkan masa yang diambil untuk setiap siput sampai di garisan penamat. Michael berkata, kelajuan siput ialah masa yang diambil untuk siput sampai di garisan penamat. Adakah anda tahu bahawa penyataan Michael ialah contoh bagi aplikasi suatu kemahiran proses sains? Kemahiran itu disebut sebagai kebolehan untuk mendefinisi secara operasi. Mendefinisi secara operasi ialah proses memberikan definisi mengenai sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang mesti dilakukan dan perkara yang patut diperhatikan. Dalam situasi ini, Michael dan Jeff mengukur masa yang diambil untuk 3 ekor siput itu sampai ke garisan penamat. Dalam memberikan definisi secara operasi, konteks diambil berdasarkan kepada pengalaman murid. Kemahiran ini tidak diperoleh daripada glosari dan bukan dengan menghafal. Okey. Jadi daripada yang tadi tu, yang siput yang dilalui tu, so Jeffrey siapa pula yang Michael tu kata kelajuan siput ialah masa yang diambil untuk siput sampai ke garisan penamat. Jadi mendefinisi secara operasi ni dia memang tak ada tau. Dia macam awak kena berdasarkan apa yang awak faham, awak tengok, awak kena buat kesimpulan. Oh saya nampak macam ni. Okay, so saya nampak kalau saya jemur baju di tengah panas, awak buat eksperimen. Antara jemur baju tengah panas dengan tak jemur baju tengah panas, awak letak je bawah bumbung, satu tu awak pergi letak kena cahaya matahari. Okay, baju yang kena panas tu lagi cepat betul tak kering daripada yang tak kena. Jadi apa yang awak boleh buat kesimpulan daripada tu? Baju yang kena panas lebih cepat kering berbanding baju yang tidak kena
Cahaya matahari. Cahaya matahari. Itu definisi secara operasi. Awak buat satu definisi atau satu kesimpulan. Okey, seterusnya. Satu tak ada mood ke? Saya Tak ada. Boleh tak dengar Ustazah cakap perlahan-lahan, anak Ustazah tidur. Okey? Okey, tapi dengar. Saya cakap kuat, saya cakap boleh. Sorry. Ustazah pun tak perasan saya cakap pelan. Okey. rasa Sekarang tu ngantuk macam Okey, seterusnya muka surat 12. Buka muka surat 12, kuat tak? Tak kuat. Okey, muka surat 12. Okey, ini yang paling penting. Ini awak selalu tak ingat, tak faham, tak tahu. Pemboleh ubah. Okey? Ialah sesuatu yang berubah-ubah dalam penyiasatan pemboleh ubah tu. Okey. Ada berapa pemboleh ubah yang awak dah belajar yang kalau awak ingat? 3. 3, sebut satu. Pemboleh ubah dimanipulasi. Maksud dia kita ubah. Okey. Yang 3, pemboleh ubah malar. Kita kekalkan. Okey. 3, pemboleh ubah bergerak balas. Kita boleh perhatikan. Itulah maksud dia. Dia eksperimen tu. Okey. Dalam eksperimen kita akan buat, kita akan ada 3 perkara ni. Pemboleh ubah tu kita manipulasi, maksudnya kita ubah-ubah dia. Contoh kita nak siram pokok dekat A ni, pokok A ni kita nak siram. Pokok B kita tak nak siram. Itulah kita punya yang kita ubah, kita yang tetapkan. Kita suka hati kita lah, kita nak buat apa, kita nak letak ni sebab kita nak buat eksperimen. Kita nak tengok. Okey? Izul, dah elok Izul. Okey, so pemboleh gerak balai ialah hasil daripada awak dah siram pokok A, pokok A awak tak siram. Pokok A awak siram, pokok B awak tak siram. Awak rasa apa pemboleh ubah bergerak balas yang boleh jadi? Pokok A tadi yang siram. Pokok A akan tumbuh lebih besar daripada pokok B sebab dia tak Pokok B jadi apa? Dia akan jadi layu. Layu ataupun mati kan? Itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. So pemboleh ubah ni ialah macam keadaan pokok tu atau ketinggian pokok tu. Okey, itu bergerak balas dia lah hasil daripada tu. Apa yang dimalarkan? Pokok tadi tu kita guna pokok yang sama. Yang malar ialah kita nak gunakan tetap benda yang sama. Contoh kita dua-dua kita letak kat bawah matahari. Tanah dia, jenis pokok tu, contoh pokok kertas, bunga kertas sama je kita guna. Lepas tu kita dua-dua kita letak bawah matahari. Okey, cuma kita nak ubah beza dia, kita nak letak air dengan tak letak air. Itu manipulasi yang bergerak balas ialah hasil pemerhatian kita selepas kita buat manipulasi tu dan juga dimalarkan benda yang sama saja. Okey Ian, yang boleh tangkap? Maksudnya pemboleh ubah bergerak balas, kita tengoklah apa hasil yang jadi benar. layu ke dia besar lagi? Ke lagi mati ke benda itu hasil dia. Okey, hasil daripada eksperimen yang kita jalankan tu. Okey, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ada 3 Nuruddin ingat nanti asyik lupa je tanya Ustazah apalah lagi-lagi ni. Okey. Seterusnya muka surat 15. Buka muka surat 15. Siapa yang tak ada buku teks? Ustazah ada tunjuk buku teks Ustazah juga. Muka surat 15 iaitu membuat hipotesis. Okey. Antara yang hipotesis ke hipotesis? Bahasa Melayu satu, bahasa Inggeris satu. Okey, hipo lah, bahasa Melayu hipo Okey, hipotesis bahasa English lah. Okey, hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji dengan kita hubungan antara pemboleh ubah dalam satu penyiasatan. Okey, selalunya hipotesis kita kaitkan, kita hubungkan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan bergerak balas. Contoh, tadi kita dah cakap pokok A tu kita siram, pokok B kita tak siram. Okey, jadi bergerak balas dia pokok A tu segar, pokok B tu layu. Okey, itu bergerak balas dia. So kita boleh buat kesimpulan dia. Kesimpulan untuk hipotesis ada 2 cara. Satu, kalau macam tu kita boleh buat. Jika pokok disiram dengan air, maka pokok hidup. Jika pokok tidak disiram dengan air, maka pokok mati. Okey, itulah hipotesis kita. Okey. Selain daripada guna jika semakin kan? Ada 2. Satu semakin tu, satu lagi jika maka. Okey, kau cuba tengok dalam muka surat 15 tu dia kata dia letak gula. Okey, dia letak gula lain-lain bekas. Tapi satu dia kata mengubah bilangan adukan. Okey, so tu ada 3 gelas gula, sama je banyak dia. Tapi dia ubah adukan. Contoh bekas A dia aduk tu satu je.
Bekas B dia aduk 2 kali, 4 kali. Bekas C dia aduk lagi banyak 6 kali. Awak rasa antara A, B, C mana yang lebih cepat larut gula tu? B. Yang C lah sebab C lagi banyak. C sampai C banyak 10, yang B 4 kali macam tu. Okay, so apa eksperimen yang boleh hipotesis yang awak boleh buat ialah Semakin bertambah bilangan aduk, bilangan aduk tambah lagi kurang masukkan untuk gula melarut sempurna. kalau yang 10 kali kita aduk, kita kacau tu lagi cepat gula tu larut. Kalau kita kacau 1, 2 je, dia tak boleh larut sendiri, dia kena ada bantuan. Jadi kalau itu lama lah. Ustazah, kalau kita Nak larut lama. Ya. ubah air. Kalau macam tu, itu dah lain dah kita punya manipulasi. Contoh, kita boleh buat semakin panas suhu air, semakin cepat gula melarut. Macam tu. Okay. Buat tu berdasarkan macam tu. Tengoklah kalau semakin sejuk air, suhu air, semakin lambat gula untuk melarut. Macam itulah kita punya hipotesis. Okay, last kali yang penting ni. Okay, Ustazah nak tunjuk yang penting. Okay, tadi pasal gula tadi kan. Pasal gula tu dia buat eksperimen. Okay, sekarang Ustazah nak share kat awak satu gambar ni tau. Daripada buku tab, buku surat 19. Okay, buku tab, buku surat 19 tu. Terus langkah 19 sekarang. Dah. Sebab kita tak cukup masa dah. Okay, sekejap. Mana foto? Ustazah, kamera saya ada problem. Ya ke? Dia tak boleh keluar. Okay. Sekarang kita tengok laporan eksperimen. Tadi eksperimen tadi tu yang pasal adukkan gula tu kan. Okay, kita anggaplah kita buat eksperimen tu. Sekarang kita nak tengok ni. Ustazah nak guna ni sebab Ustazah nak tunjuk awak yang mana satu. Okay. Tujuan. Okay, kalau dalam soalan dia tanya tujuan. Okay, dia tak tanya tujuan awak. Dia tanya tujuan awak buat eksperimen. Jadi awak hanya perlu gunakan ni. Perkataan yang Ustazah ajar banyak kali. Kalau cakap pasal tujuan, menyiasat hubungan antara. Betul tak? Ustazah selalu guna perkataan tu. Untuk menyiasat hubungan antara. Okay. Bilangan adukan ni satu dengan masa untuk gula melarut. So ada 2. Bilangan adukan tadi tu ialah pemboleh ubah apa? Yang kita ubah. Betul? Dimanipulasi. Betul Alisha, good. Okay, so bilangan adukan ialah pemboleh ubah manipulasi. Kita yang ubah-ubah dia. Okay, kita dah cakap bekas A ni kita gaul-gaul sikit. Bekas B ni kita gaul banyak sikit. Bekas C tu kita gaul lagi banyak. Jadi dengan masa untuk gula melarut. So kita nak tengok siapa yang masa dia lebih cepat gula terlarut. Jadi masa untuk gula melarut inilah pemboleh ubah Malar. Dia berat. Semua sekali masa sama je. Masa tak sama. Macam kalau kita larut yang ni, dia cepat sikit larut. Kita nak tengok larut, gula tu larut cepat. Jadi ialah pemboleh ubah bergerak balas hasil tu. Kita nak tengok masa. Kalau kita gaul dah 10 kali, gula tu lagi cepat larut. Kalau kita hasil tu, lepas tu kita tunggulah yang sekali kita kacau tu, tunggulah masa dia sampai besok. Maksudnya malar lah yang gula. Bilangan gula tu malar lah. Kita larut gula sama banyak. Suhu dia kita letak sama banyak. Okay. Suhu dia sama panas. Okay. Pernyataan masalah. Adakah, okay, ni tak perlulah, awak tak perlu tahulah. Tahun 4 belum belajar lagi. Tapi tak apa, kisah saja. Bilangan adukan, ni kita nak tahu eksperimen. Adakah bilangan adukan tu mempengaruhi masa? Kita nak tahu adakah kalau kita gaul ni lagi banyak, masa akan lagi cepat untuk gula tu larut. Gula tu jadi larut dalam air tu. Maksudnya dah tak ada lah gula-gula lagi kat bawah tu. Okay, maksud kita tengah fikir kalau kita buat lagi banyak ke lagi cepat lah gula tu larut kan. Tak tahu, kita kena buat eksperimen dulu. Okay, jadi kat sini. Ini yang nombor 3 ni Nuruddin, Ismail dengar betul-betul ya. Hipotesis ialah semakin bertambah bilangan adukan. Okay, semakin bertambah kita aduk dia. Aduk tu gaul, kacau tu semakin kurang masa untuk gula melarut. Jadi, kalau bika A ni satu adukan 10 minit. Kalau bika B, katalah bika B tu 5 adukan. Habis 50. Lagi kurang lah. Kalau satu tu 10 minit, dia akan lebih kurang. Mungkin 5 minit. Sebab lagi banyak kita gaul, kita aduk, makin kurang masa. Saya ingat makin tambah.
Bilangan, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bilangan adukan kita. Yang kita aduk, kita gacau. Pemboleh ubah bergerak balas ialah masa. Masa untuk gula melarut dengan sempurna tu. Masa gula tu habis. Oh, kalau kita gaul satu, dia tak akan habis gula tu. Masih ada dalam tu lagi. Ni nak kena gula tu habis larut. Larut tu maksudnya dia dengan air tu bercampur dah. Dah tak nampak gula dekat bawah cawan tu. Okay. So pemboleh ubah malar. Okay. Selalunya dalam eksperimen malar ya ada banyak. Betul Alisha, good. Ada banyak. Kuantiti gula contoh. Kita guna yang sama. Kita taruh sudu gula dalam tu contoh 2 sudu besar. Sama. Saiz gula dia sama. Kita tak ubah gula. Gula tu sama bentuk dia. Isi padu dia 30 ml, 30 ml semua cawan. Suhu air dia suhu 60 darjah katanya. Okay. 60 darjah semua. Okay, kita tak ubah. Kita cuma nak tengok tadi tu antara bilangan adukan. So yang lain kita kena samakan dia. Okay. Okay, yang lain ni antara ni tak perlu tahulah langkah-langkah ni nanti kalau untuk eksperimen ni kita tak perlu tahulah. Tapi nanti ni akan belajar lagi lanjut tahun 5 nanti. Okay. Macam mana kita nak buat langkah-langkah dia semua. Mentafsir data. Okay, so kesimpulan yang kita boleh buat, kesimpulan ni sama je ayat dengan hipotesis. Sama dengan ayat dengan hipotesis. Kesimpulan yang berdasarkan eksperimen kita buat, semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut. Oh, so dah confirm, dah buat eksperimen. Setelah eksperimen ni buat, kita dapat jawapan yang kalau kita gaul lagi banyak, lagi cepat gula tu larut. Kalau kita gaul sikit, gula tu tak larut-larut, lambat dia larut. Dia kena ambil masa untuk dia larut. Dia nak meresap dalam air tu, melarut dengan air tu lama. Kalau kita gaul laju sikit, banyak sikit, dia larut. Macam tu kesimpulan dia. Okey, boleh? Boleh semua anak-anak muridku? Boleh. Okey, semua bersedia untuk kuis? Bersedia. Okey, Ustazah ambil link, copy. Okey, Ustazah akan letak link dalam ruangan chat. Tengok ruangan chat sebelah. Amni, awak memang tak sabar nak tunggu kuis. Asyik tanya. Okey. Sebelum awak mula, sebelum Ustazah bagi, Ustazah ada amaran. Ustazah tengok kuis matematik hancur sikit. Okey, sebab dia Ustazah tahu. Sebab nak jawab cepat tanpa fikir. Okey. Sekarang ni mesti buat dengan berhati-hati. Fikir dulu sebelum jawab. Masa banyak. Kita akan habis pukul 4. 4 lebih pun boleh Ustazah bagi masa. Jadi kita akan habis 4-5 minit macam tu Ustazah bagi masa. Tapi ni sains lebih mudah daripada matematik lah. Okey. Mesti jawab dengan jujur, tutup semua buku, jangan tengok buku, jangan bagi orang lain jawab, hanya awak sendiri yang jawab. Okey, dan jangan nak cepat. Biar lambat asal selamat. Okey, saya bagi link sekarang. Oh, biar lambat asal selamat. Saya bagi link sekarang, tulis nama dan kelas. Kita cari Okey, tulis nama dan kelas. Selepas tulis nama dan kelas, boleh mula. nak nama yang panjang juga ke? Sebabnya Ustazah akan tahu kelas awak. Oh. Habis boleh pendek je. Saya tulis Nur Alisha je. Okay, dah tulis nama dan kelas, boleh mula. Macam biasa, siapa yang nak keluar, pastikan nama dia masuk dalam sistem dulu. Baru boleh keluar. Betul lah tengok kuis sains jangan salah kuis. Ada ke boleh salah kuis? Jangan tiru buku, buat sendiri. Apa kata?